Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Dr. Siti 912. So hari ni saya ada dapat satu message di Instagram saya bertanya kepada saya, Dr. Siti boleh tak berkongsi sedikit tentang bagaimana kerja dan kerjaya sebagai seorang ahli akademik. Jadi saya rasa di Instagram saya ada cerita sikit lah tentang kerjaya sebagai seorang ahli akademik, iaitu lebih khususnya seorang pensyarah. Dan di sini pula saya akan cerita dengan lebih lanjut lah apa itu sebenarnya kerjaya pensyarah. Okey, harap semua boleh berada di sini dan saya akan berkongsi sikit terutama dalam pengalaman saya sebagai seorang ahli akademik, iaitu seorang pensyarah. Okey, seorang pensyarah bukan sahaja kita mengajar pelajar-pelajar kita untuk memberikan dan menyampaikan ilmu yang kita ada, kita sampaikan, kita berkongsi pada pelajar. Tapi seorang pensyarah juga merupakan seorang yang perlu menjadikan idol ataupun mentor kepada para pelajar mereka. Okey, secara khususnya berlatar belakangkan akademik. Okey, seorang pensyarah itu perlulah mempunyai tahap pencapaian akademik yang cemerlang. Sebagai contohnya, mungkin ada universiti swasta ke ataupun ada universiti yang menerima lepasan pelajar-pelajar yang mempunyai sarjana, dan ada juga universiti-universiti yang memerlukan pelajar-pelajar yang ingin menjadi seorang pensyarah di institusi berkenaan berlatar belakangkan akademik sampai ke tahap PhD, doktorate. Okey, itu adalah keperluan lah minimum dan juga maksimum, iaitu PhD ya, untuk menjadi seorang pensyarah. Jadi bila menjadi seorang pensyarah tu, kita dah apply, kita buat application kepada universiti tersebut, kita telah dipanggil untuk interview, dan masa interview proses pun nanti dia akan tanya apa kita punya matlamat sebagai seorang pensyarah. Jadi bila kita telah diterima berkhidmat di universiti berkenaan, jadi kita perlulah setkan matlamat kita. Dan sebagai seorang ahli akademik khususnya dalam bidang pendidikan, setiap pensyarah dia perlukan ada filosofi dalam pendidikannya. Saya punya own filosofi dalam pendidikan, apa matlamat saya dan jangkauan saya dalam masa beberapa tahun, apa yang saya ingin mencapai, dan itu adalah membuatkan kita menjadi motivasi, dan kita ada hala tuju untuk tahu apa fokus kita dalam bidang berkenaan. Okey, itu adalah berlatar belakang akademik dan juga filosofi as a educator. Jadi bila kita dah bergelar pensyarah, mula persepsi kita mungkin kita kata pensyarah hanyalah untuk mengajar pelajar untuk dalam bidang-bidang yang tertentu. Bila dah ada kita punya kepakaran dalam bidang yang kita buat masa kita lanjutkan pelajaran hingga ke tingkat doktorate, PhD, jadi kita ada kepakaran tu. Masa saya dalam bidang teknologi pendidikan, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran dewasa. Jadi bila saya diberikan tawaran untuk bersama dengan satu universiti ini, jadi saya tak bertumpu kepada bidang itu sahaja. Saya akan meluaskan sayap saya kepada bidang-bidang lain. Bidang saya masa saya buat master, masa saya buat PhD dalam pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran dewasa. Dan bila saya bergelar seorang pensyarah, saya banyak meneroka bidang-bidang baru, tapi saya masih berada di landasan fokus saya dalam bidang teknologi. Teknologi, bagaimana pendidikan menggunakan teknologi bukan sahaja untuk pembelajaran dewasa, tapi dari aspek kanak-kanak, dari aspek lain lah yang bukan sahaja daripada yang apa yang saya lakukan masa saya menyambung pengajian dalam peringkat PhD. Bila dah bergelar pada pensyarah, sebagai pensyarah, saya rasa bukan pensyarah je, tapi di luar sana yang bekerja sebagai penjawat awam, setiap tahun kita ada penilaian iaitu KPI, Key Performance Indicator. Jadi kita KPI setiap tahun kita kena ada target apa kita nak capai. Jadi bila ada KPI tu, dia bukan bertumpu pada pengajaran saja. So KPI tu dia ada beberapa kriteria. Dia ada pengajaran dan pembelajaran, dia ada dari aspek penyelidikan, penerbitan, apa geran yang kita dapat, apa yang aktiviti lain sebagai contoh memberi ceramah kepada masyarakat di luar sana. So dia ada beberapa kriteria. Jadi kriteria ini kita perlu capai setiap kriteria
bukan persepsi kita kata sebagai seorang pensyarah dia kena perlu mengajar saja. Bukan. Sebab kadang-kadang kita dilantik sebagai penyelaran. Macam saya seorang penyelaran dalam satu program, saya kena juga buat kerja-kerja dalam bidang pentadbiran. Jadi sebab kita mahir dalam bidang itu adalah program kita. Jadi kita kena tahu buat juga kerja-kerja pentadbiran, paperwork orang kata kan, buat kerja-kerja semua ni. Okey, dan sebagai seorang ahli akademik, kita tidak boleh jadi seorang pensyarah ataupun yang kita tahu ilmu itu setakat itu saja. Maksudnya di sini ialah bila kita nak tahu tentang bidang ini, kita hanya tahu bidang ini, kita hanya baca pembacaan dalam bidang itu saja. Tapi sekarang ni pensyarah yang inovatif dan kreatif, dia perlu tahu multidisipliner. Multidisipliner maksudnya kena tahu juga bidang-bidang lain. Macam contohnya saya berkolaborasi dengan pensyarah di Fakulti Engineering. Okey, kami ada buat projek bersama-sama untuk mengetahui bidang saya dalam pendidikan, apa aspek saya dalam sumbangan saya dalam projek kajian yang kolaborasi berkenaan, dan fakulti daripada engineering juga memberikan input dalam bidang mereka. Okey, bukan fakulti engineering juga, saya ada berkolaborasi dengan fakulti pensyarah di fakulti ekonomi, pensyarah di fakulti sains komputer. Jadi sebagai seorang ahli akademik, kita bukan berada di orang kata katak bawah tempurung lah. Kita kena banyak networking dan berkolaborasi dengan orang yang bukan dalam bidang kita, supaya kita dapat tahu input dan kita tahu integrasi multidisipliner antara beberapa bidang. Okey, sebagai seorang pensyarah juga kita kena aktif dalam memberi ceramah. Jadi perasan tak, kadang saya ada post di Instagram saya dapat bagi ceramah. Kadang kolej-kolej akan panggil saya untuk bagi ceramah, persatuan-persatuan, sekolah-sekolah, bagi ceramah untuk apa yang saya tahu dalam bidang saya, untuk saya berkongsi dengan masyarakat. Okey, penerbitan, dari aspek penerbitan saya rasa semua boleh tengok dalam UM Expert saya, DS Dr. Siti Hajar binti Halili, UM Expert. Jadi dia nampak saya punya penglibatan dan penulisan saya dalam kajian-kajian yang dilakukan, dan juga apa buku-buku yang saya keluarkan bersama dengan rakan-rakan penulis saya. Okey, itu adalah dari aspek penerbitan. Kemudiannya dari aspek lain adalah juga seorang pensyarah ni, di akhir kursus, lepas kita mengajar satu kursus tu, pelajar-pelajar dia akan evaluate kita, dia akan bagi penilaian kepada pensyarah. Okey, di universiti saya kita ada satu panggil sistem test lah. Jadi akhir semester tu pelajar-pelajar yang akan menilai tentang bagaimana cara penilaian kita mengajar, bagaimana penilaian mereka tetap terhadap penggunaan teknologi yang digunakan dalam kelas berkenaan dan sebagainya. Jadi bila kita mengajar tu, kita nak pastikan cara pengajaran kita kepada murid-murid itu adalah sangat memberi motivasi kepada mereka, terutamanya sekarang kan di kala pandemik kita menggunakan semua online teaching, menggunakan atas talian. Jadi cara kita untuk mengajar menggunakan atas talian tu perlulah lebih efektif supaya pelajar-pelajar itu bermotivasi dan dapat memahami pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh kita sebagai seorang pensyarah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya tentang kerjaya pensyarah. Jika saya ada maklumat lagi, nanti saya akan berkongsi lagi. Okey, sebagai seorang yang ingin mencuburi bidang kerjaya pensyarah ini, bolehlah DM saya, boleh mesej saya untuk tanya bagaimana untuk mencapai impian anda dan cita-cita anda sebagai seorang pensyarah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.